Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Waalaikumsalam. Oke, baca doa sebelum belajar. Amin. Okey, Muallim akan tutup semua mikrofon awak. Okey, sekarang ni tutup dulu mikrofon. Kalau ramai yang buka mikrofon, nanti suara Muallim awak tak dengar. Okey, awak dengar dulu apa yang Muallim nak ajar. Siapa yang nak tanya soalan, boleh buka mic, boleh tanya soalan. Okey, buka buku teks Bahasa Melayu muka surat 13. Buku teks jilid 2. Muka surat 13. Okey, hari ini kita masuk dengan unit yang baru iaitu unit 15. Oh Malaysiaku. Itu tajuk dia. Oh Malaysiaku. Okey, dalam petikan ini ada dua situasi. Gambar yang pertama yang belah atas ni, ini perbualan di antara siapa? Kat sini dia bagi tahu dah. Ini Hasan. Ini yang pakai spek ni, yang kecil ni, ini ialah Hasan. Dan yang besar ni, yang berbaju hijau ni, ini ialah nama dia ialah Pakcik Hairi. Dan ini pula yang kedua ni Hasan, orang yang sama dengan yang ini. Dan ini yang baju kuning ni, ini ialah ayah Hasan. Okey, mari kita tengok perbualan dalam situasi yang pertama, yang atas sekali. Perbualan di antara Hasan dan juga Pakcik Hairi. Okey, tengok dialog yang kotak warna hijau ni. Ni Pakcik Hairi sedang bercakap dengan Hasan. Okey, Pakcik Hairi bagi tahu. Okey, Okey, Pakcik Hairi ni dia bagi tahu, Hasan, beritahu ayah kamu bahawa malam esok beliau perlu datang awal ke Pondok Kawalan Keselamatan. Itu Pakcik Hairi bagi tahu. Dia bagi tahu dekat Hasan, beritahu ayah kamu bahawa malam esok beliau perlu datang awal ke Pondok Kawalan Keselamatan. Jadi Hasan pun cakap apa? Baiklah Pakcik Hairi, saya akan memberitahu ayah bahawa beliau perlu datang awal ke Pondok Kawalan Keselamatan malam esok. Jadi dia ulang balik. Pakcik Hairi ni bagi tahu dekat Hasan apa dia? Dia kata beritahu ayah kamu, Pakcik Hairi suruh Hasan bagi tahu dekat ayah dia suruh apa? Bahawa malam esok beliau perlu datang awal ke Pondok Kawalan Keselamatan. Jadi Hasan pun reply, dia respon kepada Pakcik Hairi. Baiklah Pakcik Hairi, saya akan memberitahu ayah bahawa beliau perlu datang awal, sama datang awal ke mana? Ke Pondok Kawalan Keselamatan malam esok. Dia ulang balik. Itu cara kita nak respon kepada persoalan yang ditanya. Lepas tu Pakcik Hairi pun cakap pula yang kedua kat bawah ni. Minta ayah kamu bawa lampu picit. Pakcik Hairi ni cakap minta ayah kamu bawa lampu picit. Jadi macam mana Hasan nak respon ni? Hasan kata, baiklah, saya akan memberitahu ayah saya bahawa macam mana kita nak respon kepada persoalan Pakcik Hairi ni? Pakcik Hairi suruh buat apa? Malam esok. Pakcik Hairi suruh buat apa?
Nah, dialog yang kedua ni. Kat atas ni dia bagi tahu malam esok datang awal ke pondok. Kat sini pun sama, datang awal ke pondok malam esok. Yang kedua, Pak Cik Hairi bagi tahu minta ayah kamu bawa lampu picit. Jadi kat sini pun dia kena bagi tahulah. Baiklah, saya akan memberitahu ayah saya bahawa apa? Bawa lampu jilid. Bahawa apa? Ayat penuh dia kena tulis ayat penuh Bawa bahawa jilid. Bawa lampu. bahawa beliau tu ayah lah. Beliau perlu membawa lampu Pilih. lampu picit. Itu cara kita nak respon. Sebab dekat sini Pak Cik Hairi beritahu dah, minta ayah kamu bawa lampu picit. Jadi dia pun cakap, baiklah, saya akan memberitahu ayah bahawa beliau perlu membawa lampu picit. Itu cara kita nak respon kepada persoalan yang ditanyakan kepada kita. Okey, tadi perbualan di antara Pak Cik Hairi dan juga Hasan. Okey, tengok yang kat bawah ni. Gambar ke bawah ni, Hasan dah ada kat rumah dengan ayah dia. Hasan cakap apa? Dia ulang balik apa yang dipesan oleh Pak Cik Hairi. Ke atas tadi Pak Cik Hairi beritahu apa? Ayah, Pak Cik Hairi berpesan, ayah perlu datang awal ke pondok kawalan keselamatan dan membawa lampu picit. Dia ulang balik, Hasan ulang balik pesanan Pak Cik Hairi. Pak Cik Hairi pesan kepada Hasan untuk bagi tahu kepada ayah dia datang awal ke pondok kawalan keselamatan dan juga perlu membawa lampu picit. Jadi macam mana ayah dia nak respon ni? Lepas daripada Hasan bagi tahu kepada ayah dia, mestilah ayah dia beritahu terima kasih. Dia beritahu baiklah Hasan, terima kasih. Sebab apa? Kerana memberitahu ayah. Memberitahu kepada ayah. Itu cara kita nak respon. Assalamualaikum, Alim. Waalaikumsalam. Itu cara kita nak menjawab, merespon kepada pesanan. Boleh faham setakat ni? Semua boleh faham? Ada siapa nak tanya soalan? Ada. Siapa? Nak tanya apa, Nasruddin? Nas tadi terlewat sebab Nas pergi tandas. Tak apa. Okey, ada siapa nak tanya soalan tak berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini? Ada. Tak ada. Kalau tak ada, mari pula kita pergi muka surat, buka buku teks awak, muka surat 15. Buku teks awak, muka surat 15. Okey, hari ini tajuk yang pertama, Muallim nak ajar awak tentang memurnikan teks dari aspek tanda baca. Kat bawah dia beritahu dah ni. Memurnikan teks dari aspek tanda baca. Okey, tanda baca. Apa itu tanda baca? Tanda baca ni yang pertama simbol. Tanda baca ni dibagi tahu sebagai simbol. Contoh dia simbol titik. Muallim dah pesan kepada awak. Kita nak tulis ayat, lepas dah tulis ayat kena tutup ayat dengan titik. Tak boleh tak ada titik. Lagi tanda yang kedua kita ada tanda tanya ataupun kita ada juga tanda seru ataupun tanda pengikat kata. Ini yang dimaksudkan dengan tanda baca. Dia simbol-simbol yang perlu kita gunakan di dalam sesuatu ayat. Okey, sekarang ni sebelum kita pergi kepada buku teks awak tu, awak tengok dulu dekat depan ni. Ya, lupa dah awak buka. Okey, mari tunjukkan kepada awak video berkaitan dengan tanda baca. Apa yang dimaksudkan dengan aspek tanda baca tu. Kita tengok satu persatu. Ingat tadi muallim bagi tahu tanda aspek ni maksud dia simbol yang kita gunakan di dalam sesuatu ayat. Muallim selalu pesan kepada awak, kita nak tulis ayat mula-mula kena tulis dengan titik, dengan huruf yang besar. Itu yang pertama. Amin ada ha, jangan conteng. Awak setiap kali kelas awak conteng. Awak nak conteng bila kita jawab soalan bersama-sama. Baru awak nak conteng.
Sekarang ni muallim tengah mengajar, jangan conteng. Lambat pun lain. Muallim Ya. tak dengar Mak Din. Muallim tak dengar suara. Ya, memang tak ada suara. Muallim tutup suara ni. Okey, tanda baca. Apa yang dimaksudkan dengan tanda baca? Ingat, kita nak menulis ayat, kita kena tulis ayat yang betul. Muallim selalu pesan kepada awak dalam kelas nak tulis ayat, mula-mula awak kena tulis dengan huruf yang besar. Tak boleh tulis huruf kecil. Taklah. Ayat yang pertama kena huruf besar. Dan nak tutup ayat dengan titik. Inilah yang dimaksudkan dengan tanda baca. Tanda baca hari ini muallim nak jawab ada 5 perkara semuanya. Okey, siapa yang buka mic tu boleh tak tutup mic kejap? Kalau awak buka nanti orang lain tak dengar suara muallim. Okey, untuk sementara ni awak tutup je dulu mic, awak dengar dulu apa yang muallim ajar. Nanti siapa nak tanya soalan boleh tanya soalan. Okey, tanda baca. Tanda baca hari ini muallim nak jawab 5. Yang pertama tanda titik. Ni tanda titik, ni titik. Tanda titik. Yang kedua tanda koma. Ni tanda koma. Dan yang ketiga tanda sempang. Ni tanda sempang. Tanda dash. Yang keempat tanda soal. Ini tanda soal. Simbol dia. Dan yang kelima tanda petik. Ni dia koma atas. Koma kat depan. Lepas tu ada ayat kat tengah dan tutup dengan koma balik. Ini dipanggil tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata. Okey. Hari ini muallim jawab ada 5 tanda baca. Yang pertama tanda titik, tanda koma, tanda sempang, tanda soal dan juga tanda petik ataupun tanda pengikat kata. Okey, macam mana kita nak gunakan tanda pengikat kata, koma, semua bahagian ni? Okey, mari kita pergi satu persatu. Okey, yang pertama tanda titik. Masa bila kita nak gunakan tanda titik ni? Bila kita nak tulis ayat. Okey, penggunaan dia yang pertama, okey kita pergi dulu yang pertama tanda titik. Ini simbol dia titik. Yang pertama kita gunakan pada akhir ayat. Ingat muallim pesan kepada awak nak bina ayat kena huruf besar dan tutup ayat dengan tanda titik. Ni kat sini dia bagi titik. Ada titik kat sini. Lisa ialah tokoh pelajar cemerlang di sekolahnya. Itu tanda titik. Kita gunakan pada akhir ayat. Ayat apa? Ayat penyata. Dan seterusnya kita gunakan juga pada bila nak gunakan berkaitan dengan masa, waktu, pukul 10 pagi. Ini cara kita nak tulis masa. 10, 10, titik, 00. Kalau pukul 10.30 tu dia 10, 10, titik 30. 10.30. Ini cara kita nak tulis masa di dalam ayat. Yang seterusnya pada akhir singkatan gelaran. Okey, ini awak tak penting pun. Awak nak tahu. Okey, yang pertama awak kena tahu yang paling utama je. Tanda titik kita gunakan dalam ayat penyata. Ayat penyata tu ayat apa? Ayat yang memberitahu. Sini contoh dia ayat memberitahu. Dia nak bagi tahu kita tentang apa? Lisa ialah tokoh pelajar cemerlang di sekolahnya titik. Itu tanda baca, tanda titik. Itu yang pertama. Awak kena tahu yang pertama. Tanda titik kita gunakan dalam ayat penyata. Yang kedua pula tanda koma. Koma ni kita nak gunakan bila? Ini simbol koma. Yang pertama untuk memisahkan unsur di dalam ayat. Bahasa mudah dia bila ada pilihan sahaja kita gunakan tanda koma. Contoh ayat dia dekat sini. Yang pertama dia bagi saya membeli keropok, gula-gula dan aiskrim di kedai runcit. Itu cara dia. Dia ada pilihan. Yang pertama keropok, yang kedua gula-gula dan yang ketiga ada aiskrim. Jadi awak kena letak koma. Saya membeli keropok, koma, gula-gula dan aiskrim di kedai runcit. Itu yang pertama. Yang kedua untuk memisahkan ayat kecil daripada ayat induk. Contoh dia pada masa lapang, koma,
Ernie suka bermain congkak bersama rakannya titik. Ataupun seterusnya kita gunakan bila di belakang penghubung awal ayat. Oleh itu, koma. Di samping itu, koma. Selain itu, koma. Dan yang terakhir di belakang kata seruan. Ingat, muallim dah jawab tentang kata seru. Wah, wah ni kata seru. Selepas kata seru wah, kena ada koma dan tutup ayat dengan tanda seru. Itu yang pertama. Selepas kata seru kena ada koma. Contoh kata seru wah, syabas, oh, aduh, wahai, nah, cis. Itu contoh kata seru. Okey, yang ke seterusnya. Kita pergi pula dengan tanda sempang. Tanda sempang ni kita gunakan bila nak gunakan nama Allah. Menyambung kata yang terpisah. Bila nak gunakan Allah, nya ni kita nak gantikan nama Allah. Burung itu membuat sarangnya. Ini salah ayat ni. Okey, yang seterusnya digunakan untuk menulis kata ganda. Adik-adik. Kata ganda ada dua. Adik-adik. Kalau adik seorang, adik-adik lebih daripada seorang. Kawan, kawan seorang. Kawan-kawan lebih daripada seorang. Jadi tanda sempang kita gunakan bila kata ganda. Dan juga tentang kita sebut nama Allah. Nak gantikan nama Allah dengan tanda sempang. Dan yang seterusnya tanda soal. Bila tanda soal kita gunakan bila ayat itu ialah ayat tanya. Contoh ayat tanya siapakah, di manakah, kenapakah, berapakah, bilakah. Itu semua tanda soal. Itu semua kata tanya. Jadi bila tanya, bila ayat itu tentang ayat tanya, tutup dengan tanda tanya. Siapakah nama ibu kamu? Tentang nak tanya soalan. Bila tanya soalan, kita gunakan tanda soal. Okey, tanda seru. Tanda seru kita gunakan bila ayat itu ialah ayat seru. Apa contoh ayat seru? Kata seru, amboi, koma. Ingat kata seru, amboi kena koma dan tutup dengan tanda seru. Ini maksud ayat. Kalau ayat seru tutup dengan tanda seru, ayat tanya tutup dengan ayat tanya, ayat penyata tutup dengan titik. Kena ingat yang tu. Kena bezakan ayat seru macam mana, ayat tanya macam mana, ayat penyata macam mana. Ini semua muallim dah ajar awak. Amboi, kata tanya, kata seru. Comelnya bayi ini, tanda seru. Aduh, sakitnya kakiku. Kena tutup dengan tanda seru. Kalau awak tutup dengan titik, salah. Sebab ini tanda seru. Okey, tanda petik. Tanda petik ni tanda pengikat kata. Dia ada koma. Koma atas, sebab tu ada ayat kat tengah, tutup balik dengan koma. Digunakan bila berkaitan dengan dialog. Contoh dia, saya akan pergi ke kedai pada petang ini. Kata Rani kepada ibu. Kata Rani kepada ibu. Ayat ini saya akan pergi ke kedai pada petang ini. Ayat ini nak bagi tahu itu ialah ucapan perkataan, dialog, perbualan. Saya akan pergi ke kedai pada petang ini, kata Rani kepada ibu. Jadi kena tutup dengan mula-mula kena ada koma, koma, dua koma, lepas tu tutup juga dengan dua koma. Itu tanda petik. Okey, setakat ini semua jelas tak? Semua faham tak? Ada siapa nak tanya soalan tak? Ke semua pening? Boleh faham tak? Boleh? Okey, tak apa. Mari kita cuba jawab soalan ini bersama-sama. Okey, tengok buku, tengok kat depan ni. Kita cuba jawab soalan ini bersama-sama. Bila kita betulkan dia dengan tanda baca. Tanda baca ni tadilah muallim mana terangkan kepada awak. Ada apa dia tanda baca? Ada yang pertama ada titik, tanda baca. Yang pertama kita ada titik, ada koma, tanda tanya, tanda seru dan tanda pengikat kata. Ada dua koma. Ini tanda baca. Ada 5 semua. Okey, mari kita tengok yang pertama. Tengok satu-satu. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Tengok. Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Maksudnya ayat ini sedang bercakap. Siapa yang bercakap? Cikgu Ramlan. Cikgu Ramlan bercakap dengan anak muridnya.
Jadi kita gunakan tanda pengikat kata, koma. Koma yang ke bawah. Mula-mula koma ke bawah dan tutup ayat dengan koma ke atas. Tengok bezakan ni. Koma atas dan koma bawah. Untuk yang pertama, koma ke bawah. Untuk yang kedua, koma ke atas. Itu tanda pengikat kata. Tanda itu ialah percakapan, perbualan. Siapa yang bercakap? Cikgu Ramlan. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Percakapan. Dan dia tutup ayat dengan tanda soal. Sebab apa tanda soal? Sebab ini ialah ayat soal. Dia sedang bertanya soalan. Siapakah ini tanda? Siapakah ini kata tanya? Dia sedang bertanya. Jadi tutup dengan tanda soal. Kalau awak tutup dengan tanda titik ke, tanda seru ke, salah. Lepas tu jawab Hasan dan kawan-kawannya. Kami cikgu, perbualan, percakapan. Siapa yang bercakap? Hasan dan kawan-kawannya. Jadi kena ada tanda pengikat kata. Tutup dengan tanda pengikat kata. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, mari kita jawab soalan ini pula. Soalan yang pertama, dia beritahu. Syabas, Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah. Kata Cikgu Ramlan. Kata Cikgu Ramlan ini ialah percakapan. Jadi kat depan ni kena letak tanda apa? Letak tanda apa ni? Sekarang ni mari nak semua orang buka mic, kita jawab soalan sama-sama ni. Kita nak letakkan tanda apa? Kata Cikgu Ramlan. Kata cikgu. Tanda seru. Titik. Kita letakkan tanda apa? Titik. Titik kat depan. Betul, titik kat depan. Tak. Bukan. Koma. Koma kat depan. Betul. Ayat ada koma kat depan. Tengok ni. Kata Cikgu Ramlan. Bila kata Cikgu Ramlan, maksudnya ayat ini Cikgu Ramlan sedang bercakap. Jadi kalau ayat sedang bercakap, kita gunakan tanda apa? Tanda seru. Tanda apa? Seru. Tanda seru. Tanda seru. Mana ada tanda seru? Tanda petik. Tanda petik. Tanda pengikat kata. Tangan koma tu. Koma ke bawah. Dan tutup juga dengan ada dua. Kita kena tutup. Jangan tak tutup. Jangan gunakan satu. Kat depan ada. Kat belakang pun ada. Syabas, koma, Hasan, Idris dan Kok Bun. Ada pilihan. Jadi kita nak letakkan apa kat depan ni? Tanda baca apa kita nak gunakan? Tanda seru. Tanda seru. Ada pilihan ni. Ada pilihan ni. Hasan, Idris dan Kok Bun. Tanda titik. Tanda koma. Koma. Tengok dia ada pilihan tu. Hasan. Syabas, Hasan, Idris dan Kok Bun. Ada pilihan. Kena koma. Syabas, Hasan, Idris dan Kok Bun. Kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah. Jadi kita nak tutup ayat dengan apa? Tengok dia ada syabas. Syabas ni tanda seru. Jadi bila tanda seru tutup ayat dengan? Tanda. Syabas ni kata seru. Bila kata seru, kita pun kena tutup dengan kata, dengan tanda. Tanda titik. Tanda seru. Dia tanda seru ni. Syabas. Syabas tu tanda seru. Syabas tu kata seru. Bila kata seru, tutup dengan kata seru. Okey, yang kedua. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga. Kata Cikgu Ramlan lagi. Kata Cikgu Ramlan. Cikgu Ramlan sedang bercakap. Kita gunakan, tengok dia letak dah tanda seru, tanda pengikat kata. Kamu perlu mengisi maklumat dalam kebenaran, dalam borang penjaga. Lepas tu kat sini nak tutup ayat dengan apa? Tanda koma. Tanda koma. Tanda koma. Titik kat sini. Ayat terakhir. Kena pandai bezakan titik kat akhir sini. Kalau sini titik, sini kena huruf besar. Tengok lepas titik kena huruf besar selepas dia. Kamu semua perlu mengisi maklumat dalam borang kebenaran penjaga, koma, kata Cikgu Ramlan lagi, titik.
Okey, soalan ke seterusnya. Di bawah ni. Ayah, di manakah boleh saya mendapatkan maklumat tentang diri saya? Tanya Hasan, tanda pengikat kata perbualan. Dia tanya soalan, di manakah? Jadi tutup ayat dengan apa kalau tanya ayat soalan? Tutup dengan tanda ayat soalan. Tanda soal. Tanda soal. Dia tanya soalan ni. Di manakah? Soalan dia. Di manakah boleh saya dapatkan maklumat? Soalan. Jadi bila ada soalan, tutup dengan tanda soal. Okey, seterusnya. Nah, ini sejak kelahiran kamu. Nah. Nah ni kata seru. Jadi kena tutup ayat dengan tanda seru. Nah, ini sejak kelahiran kamu. Titik tanda seru. S huruf besar pula. Sijil ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat apa? Rakyat Malaysia. M besar ke M kecil? Kat sini. M kecil. M kecil, M besar. M besar. Nama tempat tu. Kata nama khas tu. Tak ingat dah kata nama khas. M besar, M kecil salah. Okey, bolehkah saya isi borang ini? Dia tanya soalan. Kalau soalan tutup dengan tanda apa? Di. Boleh saya isi borang ini di? Nak tutup ayat dengan apa? Tanda baca. Tanda baca. Ini tanda baca ni. Kata. Tanda baca. Jawapan awak antara ini je jawapan awak. Tanda baca. Ada titik, koma, tanda soal, tanda seru, tanda pengikat kata. Ini dia tanya soalan. Bolehkah saya isi borang ini? Jadi tanya soalan. Tutup dengan tanda soal. Dia tanya soalan. Okey, Amboy. Bijaknya anak ayah. Amboy. Kata seru. Jadi tutup ayat dengan tanda tanda seru. Tanda seru. Faham ke tak ni? Main bantai je ni. Faham ke tak ni? Ayah je sambil oleh Hasan. Okey, boleh faham ke tak? Ada siapa nak tanya soalan tak? Boleh. Faham. Muallim suruh buat soalan, semua salah. Siapa tak faham bagi tahu cepat-cepat. Muallim boleh ajar lagi. Ada sesiapa nak tanya soalan tak? Tak ada. Semua faham ke tak? Faham. Jawab soalan salah tadi macam mana? Malim. Ya. Masa lagi berapa? Ada 7 minit lagi. Okey, yang terakhir sekali. Kita pergi dengan yang terakhir sekali. Buka muka surat sebelah. Muka surat 16. Okey, ini ialah tentang sajak. Okey, kita ada 7 minit je lagi. Okey, sajak. Muallim jawab sajak. Hari ini ada 2. Sajak ada 2 jenis. Sajak ada 2 jenis. Ini sajak pertama, sajak kedua. Okey, sajak pertama ini dipanggil sajak perangkap. Dan sajak kedua dipanggil sajak bebas. Sajak satu ialah sajak berangkap. Sajak kedua ialah sajak bebas. Okey, kita tengok yang pertama. Sajak yang pertama. Okey, ciri-ciri yang pertama. Sajak satu ini dipanggil sajak berangkap. Kenapa dipanggil sajak berangkap? Ciri yang pertama sebab dia ada rangkap dan suku kata akhirnya sama. Dia ada rangkap. Rangkap dia yang mana? Ini satu, rangkap pertama. Dan dia pun ada jarak. Yang kedua, rangkap kedua. Lepas tu ada jarak. Dan masuk dengan rangkap yang ketiga. Itu yang dimasukkan dengan mempunyai 3 rangkap. Jadi bila sajak itu ada rangkap je. Jadi dia ada 2-3 rangkap. Maka itu dah dipanggil dengan sajak berangkap. Dan suku kata akhirnya sama. Tengok suku kata akhir dia. N. A. 1 dan 2 sama. 3 dan 4 sama. U. Semua sama. Itu yang dimasukkan dengan
suku kata akhirnya sama. Tengok. A, air dan air. Itu yang dimasukkan sajak berangkap. Dia ada rangkap, ini rangkap pertama, ini rangkap kedua, ini rangkap ketiga. Dia ada rangkap. Jadi itu ialah sajak berangkap. Dan suku kata akhir dia pun sama. Itu sajak berangkap. Okey, yang seterusnya. Sajak bebas. Macam mana pula sajak bebas? Sajak bebas ni dia tak ada rangkap. Kalau sajak rangkap, dia ada rangkap. 1, 2, 3. Tapi sajak bebas ni tak ada rangkap. Tengok, straight je. Tak ada rangkap pun. Satu baris macam ni straight je. Dia tak ada rangkap. Dan suku kata akhirnya bebas. Tak sama. Tengok. A, N, I, A, U, A. Dia tak sama. Itu yang dimasukkan dengan sajak bebas. Boleh beza tak sajak bebas dan sajak berangkap ni? Boleh. Boleh ke tak? Ada siapa nak tanya soalan ke tak? Tak ada. Dalam 4 minit lagi. Semua boleh faham ke tak? Faham. Faham. Tanya soalan lepas tu tak jawab. Tak boleh jawab. Okey, ini dipanggil sajak apa? Sajak berangkap ke sajak bebas? Sajak berangkap. Sajak Ah. berangkap. Sajak berangkap. Kenapa dia dipanggil sajak berangkap? Sajak berangkap. Sebab apa? Sebab dia tu. Tak ada. Sebab dia ada rangkap. dia ada Ada rangkap. rangkap. Dan yang kedua dia apa? Yang Suku kedua dia ada suku kata. Suku kata akhir dia sama. Tengok. N. A. Ini rangkap yang pertama. Baris rangkap pertama. Baris kedua. Rangkap kedua. U. Rangkap ketiga. A dan A. Baris 1, baris 2 sama. Baris 3 dan baris 4 sama. Air dan air. Okey, kalau yang ni pula sajak kedua, ini dipanggil sajak apa? Sajak bebas. Sajak bebas. Kenapa dipanggil sajak bebas? Sebab dia tak ada dia tak ada rangkap dan juga suku kata akhirnya tak sama. Suku kata akhir dia tak sama. A, N, I, A. Itu yang maksud dia. Boleh faham setakat ni? Boleh. Faham, Okey, ada siapa nak tanya soalan tak? Kita ada 2 minit je lagi. Tak ada. Boleh faham tak? Hari ni awak belajar tentang apa? Tentang sajak dan juga tanda baca. Okey, kalau semua faham, kerja rumah awak hari ini muka surat 19, 20, 21 dan 22. Ada 4 muka surat. Kerja rumah awak hari ini muka surat 19, muka surat 20, muka surat 21 dan muka surat 22. Ada 4 muka surat hari ini. Sekarang ni Moina semua orang tanda kerja rumah. Kerja rumah ramai tak hantar kerja rumah ni. Siapa yang tak hantar, mohon hantar. Ada yang tak pernah hantar langsung. Tanda kerja rumah sekarang ni. Muka surat 19. Buku aktiviti jilid 2. Muka surat 19, 20, 21 dan 22. Nanti siapa yang dah siap, hantar kepada muallim untuk muallim cek. Boleh? Dah. Okey, masa ada kurang dari 1 minit. Ada sesiapa yang tanya soalan tak? Semua boleh faham? Okey, kalau tak ada soalan, setakat ini sahajalah kelas kita untuk malam ini.
Kita tutup kelas kita dengan baca doa wal as. Okey, sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Okey, jumpa lagi kelas akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.